Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang lagi ke channel saya. Alright, kali ni saya nak sambung sesi pembelajaran yang lepas. Dalam IG live yang lepas saya dah tunjukkan apakah kesan catapult field apabila ada satu konduktor yang membawa arus dan konduktor tersebut berada di dalam magnetic field, maka that conductor will experience force. Dan arah force yang dialami oleh konduktor tersebut ditentukan dengan menggunakan Fleming's left hand rule. Okey, dalam Fleming's left hand rule telah pun saya ajar pada minggu lepas bahawa okey, dalam Fleming's left hand rule ada 3 step yang perlu awak, bukan 3 step lah, sebenarnya 2 je kan. Yang ketiga tu adalah the final apa dia panggil, untuk awak determine the force lah. Okay, so apa yang saya maksudkan tadi adalah, kejap ya, saya tengah cari pen. Okay, your middle finger is pointing to the direction of current. Kalau current towards you macam ni, current away from you macam ni. Okay, kalau current into, current out from. Okay, based on the question lah. Siapa-siapa yang belum ataupun tengok video pertama tapi tak tengok IG live saya, boleh lagi pergi dekat IG Cikgu Zul, ada tulis dekat description dekat bawah ni. Pergi IG saya, pergi tengok dekat IG TV. Saya ada save kat situ. Saya tunjuk eksperimen, kemudian saya tunjuk macam mana nak guna Fleming left hand rule. Ni bagi pelajar-pelajar lain lah yang mana tak masuk IG live saya minggu lepas. Okay, current. Kedua, menentukan magnetic field. Okay, this is current, this is magnetic field. And your index finger always pointing to the south. So hujung jari telunjuk awak ni menunjukkan arah selatan. Kemudian last, bila awak dah tentukan arus dan juga magnetic field, maka ibu jari awak akan menunjukkan ke arah the direction of force. So kalau macam ni, force ke atas. Kalau macam ni force ke bawah. Contohlah. Okay, so pergi tengok dekat IG saya kalau awak tak ingat dah apa yang berlaku. Okay, so untuk hari ni saya nak ajar awak macam mana lukisan catapult field boleh dilukis. Macam mana kalau soalan minta awak lukis the catapult field and determine the direction of force here, macam mana nak tentu force ini, saya akan ajar hari ni. Boleh? Alright, so prepare kertas kosong dekat awak. Okay, saya akan tunjuk the first example. The first example saya akan ikut example dalam buku teks lah. So dalam buku teks ni dia pakai north. Okay, there will be a north pole here, and on the right hand side we have south pole. Okay, and as you can imagine, between north and south pole here we have magnetic field, okay, owned by the permanent magnet. So kalau saya, if I were to draw the magnetic field ni, saya nak lukis Jawa, tak perlu lukis lagi yang magnetic field ni ya. Saya nak lukis dulu, saya nak tunjuk dekat awak. So this is the magnetic field exists in between the two poles. So the direction is from north to south. Okay, this is the basic one. Okay, this is the basic one lah yang awak belajar. Okay, awak nak lukis ni dulu pun tak apa. Okay, awak nak lukis ni. Let's say this is the first one. Let's say I have a conductor here. Kalau dalam buku teks dia pakai apa? Pangkah Okay, pangkah. So means that this is a conductor that carries current into the page. Okay, ni screen yang awak sedang tengok tu, maksudnya arus sedang masuk ke dalam. So by using right hand grip rule, okay, current masuk ke dalam. So saya grab, my motion of grabbing tu menunjukkan the magnetic field around the conductor here. The shape is circular and the direction is anti-clockwise. Okay, like so, anti-clockwise. Awak boleh
lukis dekat kertas awak tu, bila awak lukis atas kertas, tanda pangkah tu maksudnya current masuk dalam kertas awak. Current masuk ke dalam kertas. So genggam tangan kanan awak tu, thumb biarkan dia terkeluar. Thumb awak tu tunjuk ke dalam kertas awak. Tunjuk ke dalam kertas awak. Sebab current masuk. Current masuk. So genggam. Bila awak genggam, awak dapat satu pusingan ataupun putaran anti-clockwise. Anti-clockwise pula. Clockwise. Maafkan saya. Clockwise. Okay. So this is clockwise rotation. So when we add ataupun when we put the conductor here inside the magnetic field, this magnetic field owned by the permanent magnet, kita nak masukkan dia inside here. Okay. So we have two magnetic field and we are going to put them in one place. So lukis sekali lagi the result below here. So ini saya lukis result dia kat bawah. This is what happened. Yang ni yang saya nak ajar ni. This is what happened. So once again we have North Pole, we have South Pole, and we draw the conductor that carries current. So kita masukkan dia, kita tak lukis field dia lagi. Okay, kita tak lukis field dia lagi, kita cuma masukkan dia di tengah-tengah. And as you can expect that these conductor are going to be pushed by a force. Dia akan tertolak dengan suatu daya lah, sama ada ke atas atau ke bawah. Saya dah cerita dalam live, dia tak akan jadi tertolak ke kiri atau tertolak ke kanan. Dia tak akan pergi ke arah magnet. Dia akan keluar daripada kawasan magnet tu. Okey, atas atau bawah sahaja. Kalau magnet tu atas bawah, dia akan pergi kiri atau kanan. Dia tak akan pergi towards the pole. Dia akan pergi towards the pole. So first thing first, lukislah dahulu the magnetic field owned by the conductor that carries current. Yang ni saya buat color untuk jadi dia lebih stand out. Saya buat warna hijau boleh. Saya buat warna hijau. So once again, current that carried by the conductor. Okay, current that carried by the conductor produce a magnetic field which is in a clockwise rotation. Clockwise. Okay. Done. Selesai dah yang ni. Now saya nak lukis magnetic field kepunyaan permanent magnet. Saya buat warna biru. Ini saya ikut warna biru. Now, sebelum lukis, awak kena tentukan dulu ke arah manakah konduktor tersebut tertolak. Ke arah manakah konduktor tersebut tertolak. Okay. For example, konduktor ni tertolak ke mana? Now, awak kena guna Fleming left hand rule. So letak Fleming left hand rule, pastikan 90 darjah, sini pun 90 darjah, sini pun 90 darjah. Okay. Now tentukan arus dahulu. Arus ni arus masuk ke arus keluar. So awak lukis kat buku awak kat bawah kan. Okay, ni saya tunjuk macam mana awak nak apply dekat buku awak sebab awak lukis kat bawah. So current masuk, saya akan letak tangan saya macam ni. Okay, current masuk. Current masuk. Kemudian south berada di sebelah kanan. Bila current masuk macam ni, south ni position asalnya ke depan. Macam saya sekarang, position ke depan lah. Tapi saya nak dia pergi kanan. So saya tolak ke kanan. Okay, betul ke? Tolak ke kanan. So current masuk, tolak ke kanan. Saya dapat apa? Oh, meletup bau saya. Saya dapat force ke bawah. Okay, sama juga kalau saya apply kat skrin depan saya ni pun. Current masuk. Okay, current masuk, pusing ke south, saya dapat force ke bawah. Saya akan guna highlighter. Awak pun akan guna highlighter. Awak ambil highlighter, awak lukiskan force dahulu. Tandakan atau labelkan force dahulu. Saya guna warna purple. Okay, force macam mana nak tanda? Ingat, bila labeling dalam physics, label awak tu mesti kena pada objek. So sekarang ni yang terkena daya tu siapa? Magnet ke? Atau magnetic field? Atau wire tersebut?
konduktor tersebut? Jawapannya konduktor lah. So pastikan force awak tu dilabel dan melekat pada ataupun bersentuhan dengan wayar tersebut yang membawa arus tadi. Okay, conductor that carries the current just now. Okay, selesai force ni, barulah saya nak ajar awak macam mana nak lukis the magnetic field ataupun kesan kepada magnetic field kepunyaan magnet kekal. Okay, this is called as a catapult field. This is what we call as a catapult field for a reason. Kenapa kita panggil dia catapult? Bukan saja-saja kita letak nama catapult. Catapult ni lastik. Tahu lastik? Ni lastik. Saya dah lukis lastik hari tu dah. Saya rasa saya dah ajar dah pun. Kan? Ni kayu lastik. Saya kena terang walaupun benda ni nampak macam bodoh je kan, tapi saya kena explain. Saya rasa saya kena explain. Okay, ni plastik belakang dia ni. Okay, in order for you to push the stone in this direction, let's say awak nak letakkan daya ataupun nak tolak batu ke arah sana. Okay, batu yang awak letak di sini ni. Okay, batu yang awak letak sini, awak nak tolak ke sana. Saya guna highlighter sekali lagi, warna kuning. Okay, tali yang menolak batu tersebut mestilah berada di belakang batu. Nampak? Ni batu dia. Tali itu berada di belakang batu. So as we release the catapult, the force will bring the stone in this direction. Batu tu akan tertolak ke arah sana lah. So tali tu mesti berada, ni tali dia, berada di belakang batu. Kalau ni batu, mana batu? Katalah ni batu, belakang, baru boleh tolak ke sana. Okay, ni tali dia, ni tali dia, ni batu, mesti ada kat belakang. So kita tarik, lepas pun. Okay, for the same analogy, untuk dengar betul-betul lah, sini penting ni. Walaupun contoh tadi nampak macam biasa, dekat sini, here's the important part. Here's the important part. Untuk konduktor, tengok pada konduktor. Untuk konduktor ni tertolak ke bawah, seperti yang awak dah predetermine tadi, dah tentukan tadi. Untuk konduktor ni tertolak ke bawah, tali tersebut mesti berada di mana? Soalan saya. Tali tersebut mesti berada di mana? Okay, kalau awak tengok video ni, tolong komen dekat awak. Tali mesti berada di atas ke? Tali mesti berada di atas ke? Atau tali berada di bawah? Tali mesti berada di atas ke? Atau tali berada di bawah? Ini adalah bukti awak dah tonton video ni. Kalau awak tak komen, maksudnya awak tak tengok video ni, awak skip saja. Ataupun awak tengok awal, tengok ujung, tengok tengah-tengah. Mungkin lah kan, saya tak tahu. Saya harap awak jujur lah. Okay, saya tanya tadi, tali mesti berada di belakang batu, barulah daya tu tolak batu tu ke depan. Untuk wire ni tertolak ke bawah, tali nak ada di atas ke, tali nak ada kat bawah? Kalau tali ada kat bawah, kita lepas tali tu, mestilah dia tendang ke atas. Okay, so the right answer will be tali mesti berada di atas. That tali yang saya sebut tadi tu is the analogy for the magnetic field. This line here. Tali tadi adalah analogi kepada magnetic field. So untuk tolak force ni ke bawah, you must draw the first one. Awak tarik daripada north, lepas tu lengkungkan dia, kemudian sambung kepada south. Okay, the first one. So that tali is the line, the blue line here. Tali biru yang line biru yang saya lukis ni. Okay, and you should draw few lines which is on the upper side of the conductor. Few lines. Kalau saya prefer lukis 2 ke 3 lah. Macam tu, 2, 3. Makin jauh makin kurang lengkungan dia macam tu.
And the below one, awak boleh lukis satu sahaja, cukup. Okay, saya cerita in terms of direction dulu. So in direction, masih lagi applies the same direction from north to south. North to south, north to south. This one also north to south. Boleh? Alright, kenapa saya lukis dekat atas 3, dekat bawah 1? Saya kata tadi, tali tadi tu mesti letak atas kan? Kenapa lukis kat bawah juga? We cannot deny that any surface ataupun along this poles here akan wujud magnetic field. Tapi magnetic field di bahagian atas konduktor tersebut lebih banyak daripada bahagian bawah. Awak kena lukis magnetic field di atas lebih banyak daripada bawah. That shows the strength of magnetic field. That shows the strength of the magnetic field here. Itu bermaksud bahagian atas adalah bahagian strong magnetic field, bahagian bawah adalah bahagian weak magnetic field. And that can only means that the conductor here akan tertolak ke bawah. Okay, that is the first example when we have such condition. Kita ada situasi ke atas. Okay, saya akan tunjuk situasi kedua. Okay, saya cuma akan ubah arah arus sahaja. Okay, let's draw another one. Saya harap awak boleh grab the ni tak payah saya buat tepi sangat pula, buat tengah-tengah. Okay, once again I'll tell you one by one. First, one step to another. So still the same case, I have two poles. The north pole on the left hand side, the south pole is on the right hand side. And let's say I have a conductor which carries current out from the screen. Out from the screen. Kalau awak lukis atas kertas, ni maksudnya current keluar dari kertas awak. Kalau ni buku awak, maksudnya current keluar dari buku awak ke atas lah. Okay, first kena lukis apa dulu? First kena lukis magnetic field kepunyaan konduktor tersebut. Saya lukis warna hijau. Okay, konduktor tu magnetic field dia bentuk bulat. Lepas tu nak tentukan, genggam tangan kanan, current keluar. Kalau awak lukis dekat buku, sekarang ni buku kat bawah, kalau awak tengok skrin kat depan lah. Okay, current keluar. So genggaman awak tu macam ni akan menunjukkan arah anti-clockwise. Kiri, bawah, kanan, atas. Selesai. Okay, step kedua, tentukan arah daya. Sebab abang nak tahu line mana, nak lukis line banyak dekat atas ke line banyak kat bawah. So awak kena tahu force dulu. Okay, lain cikgu lain kot. Mungkin step sedikit berbeza lah. Saya punya preference macam tu. Tentukan yang wire punya magnetic field, lukis dulu. Lepas tu tentukan force. Okay, macam mana tentukan force? Gunakan Fleming's left hand rule. Okay, hukum tangan kiri Fleming. Tentukan apa? Ibu pula dah. Jari tengah, your middle finger, menunjukkan arah arus. Ini arus keluar. So ini buku awak. Kalau ni buku awak, arus keluar macam ni. Okay, arus keluar. Kemudian awak akan pusingkan jari telunjuk awak ni ke arah south. So kalau awak buat arus keluar macam ni, jari telunjuk awak asalnya ke depan. Betul ya, asalnya ke depan. Awak akan tolak dia ke kanan tanpa memusingkan arus yang sudah awak tentukan tadi. Pastikan bila awak pusing ke arah south, arus awak masih lagi keluar. Jangan pandai-pandai pusing ikut suka macam tu. Macam ni, salah ni. Current dah pergi ke awak dah. Tentukan dan pastikan arus masih lagi keluar ke atas. So what you get is the thumb position or thumb direction. Your thumb direction is pointing upwards. So tarik daripada wire tu, tarik ke atas, lurus pakai pembaris. Yang ni saya tak pakai pembaris. Tandakan F.
There you go. Awak dah ada force yang akhirnya awak tentukan bahawa dia ke atas. Okay. So kembali kepada kisah catapult tadi. Allah. Ni catapult. Ini tali dia. Ini tali dia. Ini batu dia. Ingat, untuk awak tolak batu tu ke depan, tali mesti berada di belakang. Sekali lagi saya cerita, saya takut sangat kelas PDPR ni. Sebabnya saya tak tengok awak buat apa. Saya harap awak jujur lah. Tali mesti berada di belakang batu tersebut, barulah dayanya tertolak ke depan. So untuk kita tolak wire ni ke atas, nak tolak wire ni ke atas, maka line tersebut ataupun the magnetic field for permanent magnet, saya buat warna biru sekejap. Saya nak lukis banyak di bawah ke atau banyak di atas? Okay, banyak di bawah ke banyak di atas? So tali untuk tertolak ke atas, tali mesti ada di bawah. So saya pun buat macam ni, turun. Ingat jangan berlanggar dengan magnetic field kepunyaan konduktor. Okey, ke kanan. So saya lukis sama untuk bahagian bawah, menandakan strong magnetic field kat bahagian bawah. Ni dia kurang dah lengkung dia sebab dia dah jauh kan. Buat macam tu. Okay. And for the upper side, saya lukis satu saja atau dua. Sekurang-kurangnya bahagian bawah adalah jauh lebih banyak line-nya daripada atas. Itu penting. And the direction of magnetic field for the permanent magnet always pointing from north to south, daripada north to south. So there you go, this is the catapult field. So untuk video hari ini sahaja, pastikan dalam buku awak ada the drawings of the catapult field. Habis awak tonton video ni, your homework will be on your Instagram dekat IG awak. Saya nak semua orang buat. Okay, yang tonton video ni, student saya wajib lah. Student luar yang tengok kat sini optional, boleh je. Saya nak tahu awak tengok tak video ni. Walaupun awak boleh lah kan cari jalan macam mana awak nak tiru kawan awak kan, tak apa, tak kisah. Saya nak awak tangkap gambar, bukan tangkap gambar, awak lukis this magnetic field, catapult field on your Instagram story and tag me. Awak kena tag saya. Pergi dekat IG. Ni saya tunjuk ni IG. Saya tahu awak lebih advance daripada saya kan. Awak boleh nak letak stiker ke, ikut kreativiti awak lah. Tajuknya adalah catapult field. Tajuknya adalah catapult field. Sekejap ya. Ni kan story awak kan. Awak buka lah. Macam saya tangkap gambar gelap macam ni. Ambil buat tulisan. Ambil colour apa? Merah. Macam ni. North, South. Okay, lepas tu sekejap ya. Macam ni. Okay, saya yakin awak lagi kemas daripada saya lah. Awak lagi hebat. Awak boleh buat story jauh lebih hebat daripada saya lah. Saya harap awak boleh buat the story, the Instagram story. Awak ada the full day sampai pukul 1. Tak kisahlah awak nak buat malam pun kan, asalkan ada. This is your homework, this is your carry mark. So siapa yang tak friend lagi, tak follow lagi, boleh follow, supaya saya boleh nampak awak punya bila awak tag saya tu lah. Okay, so buatlah force dia ke atas ke bawah ke. Tulislah tajuknya, tulis kat atas ni, catapult field. Okay, macam tu. Lebih kurang macam ni lah. Kalau saya yang umur 33 boleh buat macam ni, awak jauh lebih hebat daripada saya kan. Saya yakin awak boleh buat lebih baik daripada saya. Okay, so that's it untuk hari ni. Saya sorry tadi ada gangguan internet, so tak boleh nak live
session. Tak apa. So next time kita akan belajar, esok kita akan belajar the factor that affects the force. Ada berapa faktor yang menyebabkan force itu berlaku ataupun jauh lebih kuat, jauh lebih perlahan. Ada berapa faktor, esok kita akan tengok. Okay, itu sahaja. Jumpa lagi. Assalamualaikum.